Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh, dan kita dalam kitabun nikah sedang membincangkan berkenaan dengan iddah. Dan maksud dia untuk wanita yang diceraikan atau kematian suami, ataupun perceraian adalah dia diceraikan dengan suami dia, sama ada dengan cara perceraian biasa atau dengan khulu' atau dengan li'an atau dengan ilaq atau dengan zihar, ataupun dia berpisah dengan suami dia kerana kematian. Dia ada tempoh tertentu dia kena tunggu sebelum dia boleh berkahwin balik. Okey, jadi dan kita dah bincangkan perbezaan dia, bahawa wanita kalau dia kata dia hamil, tak kira dia apa keadaan sekalipun, mana sampai selesai saja dia beranak, maka habislah iddah dia. Tak kira dia apa keadaan, mati suami ataupun diceraikan dan sebagainya. Adapun kalau wanita-wanita yang diceraikan ataupun ada khulu' dan sebagainya, maka dengan 3 kali haid, yang bukannya kematian, 3 kali haid atau 3 kali suci. Dan kemudian kalau sekiranya dia dalam tempoh iddah mereka ni tadi, kalau anda kata masih lagi perceraian, kalau dia orang merdeka dan tempoh dan tempoh 3 kali haid atau suci tadi, kalau sekiranya cerai itu kali pertama dan kali kedua, maka suami tadi dah hak lagi untuk merujuk dia. Kalau dia hamba sekali je, kali kedua dia tak boleh dah. Adapun kalau sekiranya kali ketiga, maka iddah tetap berjalan, dia tak boleh kahwin lagi dan tempoh berkenaan, cuma tidak ada rujuk bagi suami dia sahaja. Dan kita bincangkan itu berkenaan dengan masalah wanita yang dalam keadaan masih lagi dirujuk, boleh rujuk, maka untuk dia ada tempat tinggal dan juga nafkah. Okey, dia ada tempat tinggal, ada nafkah kena diberikan oleh suami dia. Dan bahkan dia tinggal di tempat mana suami dia tinggal, bukannya tinggal tempat lain, bukan hantar mak tua, tak boleh. Pasal kalau dalam agama lain mungkin kalau diceraikan isteri tadi, dalam Islam memang tempoh 3 kali haid tadi dia kena bersama suami berkenaan di rumah yang sama. Kalau berlaku saja persubuhan semula, dikira rujuk, dikira telah rujuk. Kalau dia kata cerai kali ketiga yang tak boleh rujuk dah, maka ketika itu tak ada lagi tempat tinggal dan juga tidak ada lagi nafkah. Terus dibalikkan wanita tadi ke rumah keluarga dia, okey, atau waris dia. Okey, dan kita dah bincangkan hari itu. Dan ini kita akan sambung insya-Allah berkenaan dengan apa yang wajib ke atas wanita yang kematian suami. Okey, baik. Muka surat yang ke-184. Berkata pengarang buku kita rahimahullah, wajibu 'alal mutawaffa anha zaujuha al-ihdad, dan wajib ke atas wanita yang mati terhadapnya suaminya al-ihdad. Itu perbuatan ihdad. Ihdad itu adalah wahwa al-imtina'u minaz zinati wat taib, menjauhkan diri daripada perhiasan dan juga wangi-wangian. Perhiasan dan wangi-wangian. Mana hendaklah dia melarang, adalah sekat diri daripada perhiasan atau wangi-wangian. Tengok lagi bawah. Okey. Rawal Bukhari. Kemudian Imam Bukhari, hadis nombor 5024. Wa Muslimun, dan Muslim, hadis nombor 1486, 1489. An ummi Habibata. An ummi Habibata. Jadi Ummu Habibah radhiyallahu anha qalat, berkata Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda, mana dia berkabung, maksud dia berkabung, an tuhidda ala mayyitin, ke atas mana-mana mayat, ke atas mana satu kematian, fauqa thalathi layalin, lebih thalathi layalin, 3 hari, lebih daripada 3 hari. Mana kalau seorang tu kematian, wanita tadi, dia tak boleh berkabung lebih daripada 3 hari. Lebih dari 3 hari. Beriman Allah dari akhirat, jangan berkabung lebih 3 hari. Maksud dia masuk wangi-wangian tadi, bercantikkan diri sebagainya, dia kurang dari 3 hari, tak apa. Lebih 3 hari dia tak dibenarkan. Illa
melainkan ala zaujin, ke atas suami. Kalau yang mati itu adalah suami dia, maka arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari, berdasar kepada ayat Quran yang kita baca hari tu. Ya, kita baca mana wanita berkenaan kena tahan diri daripada perkahwinan dan sebagainya 4 bulan 10 hari. As respect untuk suami berkenaan. Kalau agama lain kita terangkan itu bakar sendiri sekali. Dalam Hinduism memang suami tu mati dulu, zaman dahulu disuruh terjun sekali dalam api tu. Suami tu yang terbakar. Itu benda tadi berlaku zaman dahulu. Ya, kita kata dalam Islam tidak. Dan bahkan dulu dilarang perkahwinan dengan janda. Mana balu orang kematian suami tadi tak boleh dikahwini. Dan even ada filem kan. Filem perempuan tu dia balu nak kahwin, lepas tu kemudian orang dia jadi last sekali bergaduh. Hero pukul lah, hero kena pukul, hero dipukul. Tapi last sekali tajuk dia kes berkenaan dengan masalah tak boleh kahwin dengan balu. Dalam istilah bahasa Melayu dia dibezakan. Balu ni kematian suami, janda tu diceraikan. Istilah Melayu lah, saya tak pasti sebenarnya. Bahasa Arab sama je. Ya, bahasa Melayu dia ada beza. Kalau dia kata balu tu biasanya kematian. Kalau dia kata yang kena cerai atau bercerai, dia panggil janda. Okay? Duda apa? Bala kematian bala. Kalau dia kata kalau tadi duda sama tak? Balu kan? Bukan balu untuk orang bukan Islam. Tak ada. Balu kematian salah seorang Oh, lelaki balu juga duda je lah. Lelaki satu je. Duda. Bola. Kan balu bola Salah tu. Okey, baik. Jadi kita kata memang itu cara dia. Okey. Rawal Bukhari, Imam Bukhari, hadis nombor 307. Wa Muslimun dan Muslim hadis nombor 938. An Ummu Atiyah Al-Ansari, daripada Ummu Atiyah Al-Ansari radhiyallahu anha. Seorang redha terhadap Ummu Atiyah. Qalat, berkata Ummu Atiyah, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalathin. Kunna, kami dahulu, nunha, kami dilarang. An nuhidda, untuk kami berkabung, ala mayyitin, ke atas kematian, ke atas mayat, mana-mana mayat, fawqa thalath, lebih daripada 3, itu 3 hari. Tak boleh berkabung lebih daripada 3 hari. Lebih 3 hari itu termasuk larangan. Lebih-lebih macam tak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala berikan. Kesedihan itu ada, mengalir air mata tak salah. Okey, tapi hanya boleh untuk 3 hari sahaja. Illa, melainkan untuk wanita tadi ala zaujin, di atas suami. Bukan maksud dia boleh menangis. Maksud dia tak boleh berhias dan sebagainya. Okey, menangis setiap hari jumpa je kan. Tapi kalau dia mengalir air mata, kita jangan lagi marah. Son, kau ni tak redha ke? Ya, relax lah. Jadi dia kata kalau dia nangis atas suami dia, illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Maka dibenarkan untuk mereka menahan diri. Wala naktahil, dan janganlah kami tu ketika dalam 40 hari tadi, naktahil, jangan kami pakai celak. Allah, naktahil, kami tidak pakai celak. Wala natayyab, kami tak pakai minyak wangi, dia kata. Wala nalbas sauban masburan illa sauba asbin, dan kami tak pakai pakaian yang yang masburan, yang bercelup, yang berdai kan, ada warna-warni dan sebagainya. Illa sauba asbin, kecuali pakaian yang asbin, daripada dia kata tushaddu khuyutaha wa tusbahu qabla nasjiha. Itu baju yang kita kata tak adalah baju plain baju lah, baju yang tidak ada corak-corak yang tak ada sebarang tak ada sebarang warna menarik lah kan. Tak ceria. Jangan ceria sangat. Okey. Wa qad rukhisa lana 'inda tuhri, dan semuanya telah diringankan untuk kami inda tuhri, ketika bersih. Idza tasalat ihdana min mahidiha, apabila kami mandi, seorang di kalangan kami ini, idza ightasalat, bila mandi, ihdana, seseorang di kalangan kami, min mahidiha, daripada sebab haidnya. Dia kata yang dibenarkan untuk kami fi nubdatin min kustil azfar. Dia kata dibenarkan untuk kami ini untuk gunakan nubdatin, satu cebisan daripada kustil azfar, daripada daripada gunakan sikit kapas tu, pada kustil asfar, daripada jenis minyak wangi digunakan untuk bersihkan badan. Actually itu ada dalam hadis-hadis yang lain, di mana wanita tersebut ketika nak mandi wajib, disuruh supaya dia letakkan minyak wangi pada kesan darah, tempat mana ada darah haid dia. Ini masalah nak tunjukkan. Tapi Nabi sendiri merah muka kita nak tunjukkan benda berkenaan. Masa Nabi suruh ikutkan pada kawasan tempat yang ada darah tu, suruh ambil kapas dan celup dengan minyak wangi, kemudian bersihkan macam tu. Ini kaedah yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Yang saya rasa banyak orang tak tahu. Lari tu kasuri Kasturi, misk. So disuruh celupkan. Jadi ketika perempuan Ansar tanya detail, Nabi tak tahu nak cerita macam mana. Nabi kata pada Aisyah, Aisyah cerita pada perempuan berkenaan. Suruh ikuti ke tempat mana kena darah. Darah tu keluar dari mana, kawasan mana darah tu keluar, diletakkan kasturi tadi, minyak wangi. Itu dibenarkan untuk wanita haid tadi. Itu dibenarkan. Mana apa yang Nabi apply untuk mereka ketika mana keadaan biasa, keadaan yang kita kata tidak kematian suami pun diorang gunakan macam tu. Maka ketika dalam keadaan tersebut berkabung tadi dibenarkan. Melainkan itu dia kata nubdatin min kustil awsfar wa kunna nunha an ittiba'il janaiz, yang kami dilarang daripada mengikuti jenazah. Tapi tidak dilarang, tak diharamkan. Dalam hadis Sahih Muslim, dia kata nuhina an ittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami dilarang daripada ikuti jenazah tapi tak dipaksa ke atas kami, bukannya obligated. Maksud dia mengiringi jenazah tu tadi tak apa elok. Kalau dia kata tak buat juga tidak berdosa. Cuma kalau kerap jadi masalah. Dalam Islam berkabung ada tak dia punya panduan tu? Berkabung tu. Itu tadi perempuan tadi, laki tak ada. Laki tak ada. Laki berkabung aib. 3 hari Maknanya 3 hari tu boleh menangis tu macam mana? Bukan menangis je maksud dia. Maksud dia kalau orang tu 3 hari tadi tak nak terima tetamu, tak nak senyum ke, tak nak apa ke, tak nak ke itu je. Tapi bukanlah pakai kain dekat kepala, kemudian pakai kain dekat tangan, tak ada. Dan kain macam tu kan, turun bendera separuh tinggi tiang, itu dah masuk beriti sebenarnya. Oh, maksud Ustaz tadi lelaki berkabung air. Laki mana ada kabung? 3 hari Ustaz, 3 hari. 3 hari tu tadi perempuan tu, Nuhina semua perempuan cakap tu, laki tak cakap. Laki sedih Hafsal. Jantan kan? Yelah. Itu yang Aisyah radhiyallahu anha kata. Okey. Sekejap Kejap. Ini adalah hadis. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Okey, kalau ada hadis ni lau miti qabli takhrij Ibn Majah. Okey, ada ni. Dia ada hadis dia. Kisah dia Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha sembang suami isteri. Okey. Jadi Nabi kata pada Aisyah, kalau kau mati dulu, kalau aku mati dulu, apa aku buat, apa kau buat. Ni. Ada. Okey. Ada dialog dia. Okey. Yang Aisyah balas balik, kau ingatlah. Okey. Dia kata gini. An Abdullah bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah. Okey. An Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Okey. An Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah, raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Raja'a, telah kembali, telah pulang, ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pulang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari, min janazatin, daripada menghadiri satu jenazah, bil Baqi', di Baqi', dekat jelah ya. Wa ana ajidu sudaan fi ra'si, dan aku ketika tu Nabi balik tu, kepala aku dapati sakit, pening, sudah pening fi ra'si, pada kepalaku sakit. Lepas tu wa ana aqul, dan aku pun cakap, Aisyah nak mengadulah, wa ra'sa aduh kepala dia kata, wa ra'sa. Qala, Nabi pula nak datang, Nabi balik, ana wa ra'sa, aku pening kepala juga, Nabi kata. Bukan engkau je, aku pening kepala juga, aku lagi sakit kepala. Qala, Nabi sabda lepas tu sembang Aisyah. Dia kata, mal darraki, apa masalahnya engkau, dia kata. Lau miti qabli, kalau kau mati sebelum aku, faghassaltuki, aku mandikan kau, wa kaffantuki, aku kafankan kau, summa sallaitu alaiki, kemudian aku salat ke atas engkau, wa dafantuki, dan aku tanam kau. Qultu, berkata Aisyah, lakinni au la ka'annani bika. Nabi kata, Aisyah kata lakinni, tidak dia kata, seolah aku ni kalau jadi macam tu kepada engkau, wallahi lau fa'alta dzalika laqad raja'ta. Benar, dia kata kalau kau dah buat benda tu semua, kau dah tanam aku dan sebagainya, la raqad raja'ta ila baiti
engkau dah balik dekat rumah aku ni dan fa'arasta fihi bi ba'd nisa'i, kalau engkau akan buat keraian dengan sebahagian isteri kau dalam tu, kau panggil isteri lain tu, temankan kau kat situ. Qala, berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, bila dia kata macam tu pada Nabi kan, fatabassama Rasulullah, lalu Rasulullah senyum. Thumma budiya biwaji'i alladhi mata fi, kemudian dia mulalah, lepas tu Nabi sakit dengan penyakit baginda yang Nabi mati dalam penyakit berkenaan, especially di akhir hayat baginda sallallahu ketika sembang tu. Dan satu riwayat yang lain Nabi kata, kalau aku mati kau buat macam ni, kalau kau mati kau macam ni. Tapi Aisyah jawab, dia kata, kalau aku mati kau dah buat selesai benda tu, pasti kau lepas tu panggil buat bini kau seorang duduk di dekat rumah ni, kau berpesta dengan dia pula kat sini, dia kata. Nabi senyum. Okey, tapi kita kata itulah kita kata tak ada apa. Nabi tak kata tak ada apa? Tak ada ni lah, tak ada berkabung lah. Kita kata tak ada berkabung. Lelaki aib lah. Saya kata aib tu apa? Lelaki tak kabung. Jantan kan? Nak duduk tepi kubur tu, orang kata romantik. Tapi Islam kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kerja lain ke? Faham tak? Dia konsep perlainan. Memang orang kata macam tu kan. Zaman kita sekarang ni pasal tengok cerita Korea, orang kata romantik. Romantik kan? Jantan macam tu, romantiknya air mata mengalir. Air mata mengalir kerana Allah Ta'ala tak apa. Mengalir kerana awet aib. Aib. Ali ke yang Fatimah mati besok dia kahwin kan? Dia. Pasal Ali tak dibenarkan kahwin ketika Ali dengan Fatimah tadi, Nabi tak benarkan dia kahwin dengan perempuan lain. Muhammad dia amat lah mati dalam keadaan ni. Ya. So jadi konsep dia faham wanita paling lama kalau suami je dibenarkan macam tu. Tapi sebenarnya sebelum Islam, tapi kita baca dulu hadisnya habis. Sauban masbughan, pakaian yang dicelup, ai mimma yu'addu labsuhu zinatan fil adah. Apa-apa yang disediakan pemakaiannya untuk hiasan pada kebiasaan. Macam baju yang ni lah. Kalau kita kat Malaysia ni, baju yang tidak tu telekong lah. Telekong ropol tak boleh. Telekong ropol ada sulam tu. Itu zina, tak boleh pakai. Okey. Sabu asbin nau' minas siap. Dia adalah sabu asbin ni adalah satu bentuk daripada pakaian. Tushaddu khuyutuha wa tusbaru qabla nasjiha. Dia diketatkan benang-benang dia dan dicelup sebelum daripada dia punya sulaman. So kain tu plain lah, tak ada corak kemudian dan sebagainya. Nabdhah kita asghirah, nubzah tu adalah potongan kecil min kustil azfar, daripada sejenis bentuk daripada minyak wangi. Itu je dibenarkan. Memang sebenarnya dalam Islam diajarkan untuk wanita. Saya tak tahu dalam tajuk haid tu kita bincang ke tidak, saya tak pasti. Pasal memang sebenarnya Nabi SAW suruh supaya kalau tu ambil kapas, celup dalam minyak wangi kasturi itu, kemudian ikut pada mana kesan-kesan darah yang ada pada bahagian badan wanita tersebut. Mana itu untuk cara pembersihan mereka. So, jadi benda ni saja dibenarkan untuk wanita haid tadi pakai. Wanita yang dalam keadaan berkabung tadi pakai. Itu tak apa kalau dia dalam tu. Dan juga tak dilarang mereka daripada mengikuti jenazah, duduk lepok, sibuk duduk dekat kubur setiap hari. Tanda setia tak boleh. Itu yang kerja dia. Dia zawarat. Dia panggil banyak kali ziarah. Kalau sekali-sekali ziarah tak pelik. Setiap hari ziarah masalah. Kau nak pinang pun masalah, nak pinang. Tengok dia masih sayang suami lama. Tak payah pinang lah, kata kan. So konsep dia faham Okay, tapi yang kenapa kita kata kelebihan itu diberikan untuk seorang wanita, disuruh supaya berkabung. Sebenarnya saya sebut itu zaman dahulu orang-orang Arab ataupun sebelum Islam mereka dahulu disuruh supaya tak ada kat sini, kena tanya balik apa benda perkataan ni kejap. Rojik kot. Tadi jenazah suami boleh isteri berhantar. Boleh, tak masalah. Jangan bijak-bijak isteri. Jangan duduk sepak situ kan, guling-guling dan sebagainya, tak boleh. Okey. Masalah juga. Okey, ni tak. Dalam Bukhari dipanggil sebagai tarmi bil ba'rati. Okey, kita ambil lafaz Sahih Muslim kot. Agak ni sikit. Okey. Okey. Muslim ke? Muslim. Okey, baik. Ambil lafaz Muslim dalam kitab Sahih Muslim rakam 1489. Tak. Ni pasal kita faham sebelum Islam macam mana, lepas Islam macam mana. Sebenarnya sebelum Islam ni ada kaedah dia. Kalau dia kata orang tu dia berkematian suami, ini dia kena buat. Okey. Dia kata
apa sami Ummu Salamah kata apa berkata Zainab sami'tu ummi. Itu Ummu Salamah. Zainab kata aku dengar makku, itu Ummu Salamah taqulu berkata ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Faqalat, lalu dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna benati tuwfiya anha zawjuha. Inna benati, isteri apa, anak perempuan aku tuwfiya anha, mati terhadap dia, zawjuha, suami dia. Mana dia, suami dia mati apa daripada dia. Wa qad ishtakat ainuha, dan telah mengalir air mata dia teruk sangat sampai dua mata dia menangis kan, menangis saja. Afanah huluha, boleh tak kami mata dia dah sakit-sakit tu, boleh tak kami pakaikan dia cilak, dia kata. Faqala Rasulullah SAW, la, tak boleh. Marratain, la, atau la, tidak, tak boleh. Kullu dhalika yaqulu, la. Semua benda dia pun bercakap, boleh tak ini? La. Thumma qala, Nabi berkata lepas tu, innama hiya arba'atu ashhurin wa ia adalah 4 bulan 10 hari. Pasal wanita tadi duk sebut, anak perempuan aku ni macam ni, boleh tak aku pakai celak? Anak perempuan aku macam ni, boleh tak aku pakai sekian? Dia sentiasa nak pusing. Every time dia kata apa, semua dia kata la. Okey. Dan pasal ketika itu timbullah tajuk. Orang kata, ish, apa sal kalau perempuan kematian suami kena buat macam tu? Suami kematian isteri tak kena macam tu. Kan? Kenapa tidak? Okey. Jadi Nabi pun kata, qad kanat ihdakunna, demi sungguhnya wa qad kanat dan demi sungguhnya adalah ihdakunna, seorang daripada kamu ni, wahai golongan wanita, fil jahiliyati, dalam zaman jahiliah ni, tarbi bil ba'rati ala ra'siha al-haul, melemparkan di atas kepala dia ba'rah, najis kering, selama setahun. Tarmi bil ba'rati haul, setahun. Tapi okey, apa dia? Qala Humaid, aku berkata Humaid perawi hadis ni, qultu li Zainab, aku cakap pada Zainab yang meriwayatkan hadis ini, wa ma tarmi ba'rah ala ra'siha al-haul, apakah maksud campak najis kering atas kepala dia selama setahun? Faqalat Zainab, berkata Zainab, kanatil mar'atu, dahulunya seorang wanita tu, idza tufiya anha zawjuha, ni zaman jahiliah, bila mati terhadapnya suami dia, dakhalat hifshan, dia akan masuk satu rumah kecil, pondok kecil, rumah kecil. Dia kata hifshan, dia kata baitun saghir dayyiq, satu rumah kecil yang sempit. Okey, walabisat syarra thiyabaha, dan dia akan pakai pakaian dia paling buruk, the worst pakaian dia ada. Walam tamassa tiban, dan dia tak akan sentuh sebarang minyak wangi. Wala syai'a, dan tak ada satu benda pun, even air mandi pun tak ada. Hatta tamurra biha sanah, sehingga melintas dengan dia setahun dia akan macam tu. Bayangkan, tak bersihkan diri dan sebagainya selama setahun. Kemudian summa tu'ta bidabatin himarin, jadi dikata kemudian akan didatang kepada dia ni dengan apa? Seekor binatang, keldai, himar, au syah atau kambing, au tairin atau burung, fataftaddu bihi, dan dia akan sentuhlah binatang berkenaan. Faqallama, maka amat sering kali taftaddu bi syai'in, disentuh saja apa-apa benda binatang yang dia ni, illa mata, benda tu akan mati. Because of the germs yang dia ada, selama setahun tak mandi, dia pegang macam tu, mati binatang tadi. Thumma takhruju, kemudian dia keluar dari tempat berkenaan, fatu'tal ba'ratan, lalu diberikan kepada dia satu najis kering, fatarmi biha, ke belakang, dia campak ke arah belakang dia. Thumma turaji'u ba'da ma sya'at min tibin aw ghairah, kemudian dia bolehlah bersihkan diri dia dan juga sebagainya, balik semula pakai minyak wangi atau benda dia nak pakai lepas tu. Setahun sebenarnya. Actually benda-benda macam ni, dia kata benda tu yang orang tak tahu sebelum Islam datang, apakah tradisi yang ada pada masyarakat berkenaan. Macam saya kata dulu, dalam Hinduism punya fahaman dahulu, sampai sekarang kita kata dah mula tinggalkan. Cuma dulu kalau dia nobelnya, kalau seorang lelaki tu mati, bini dia terjun sama dengan lelaki dia dalam api berkenaan, itu nobel. Mana yang kita setia. Ada lagi tak dapat? Ada lagi Kat India ada ni. Kat India lagi Emang merat ni. Tapi terpencil. Cina tak tahu, tanam sekali kot. Lelaki mati tanam sekali, tak tahu. Ada cerita. Zaman dulu lah, kita zaman sekarang. Zaman dulu tak kira, zaman sekarang. Zaman dulu banyak lagi teruk, lagi dahsyat. So bayangkan zaman jahiliah macam tu. So Islam kecilkan pendek tadi pada 14 hari, dia cuma tak boleh berhias dan sebagainya, respected to for the husband. Pasal mereka kata kenapa benda timbul? Kerana hak suami kata isteri adalah besar. Kalau seorang isteri
cukup dengan menjaga Allah Ta'ala punya perintah, suami punya apa ni layanan sebagainya, kemudian solat, puasa dan juga jaga kehormatan, maka syurga untuk dia mudah dah. Tak ada disuruh pergi dakwah, tak ada suruh jaga jiran, tak ada suruh angkat jihad fisabilillah, tak ada suruh berceramah. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, innalah. Tak payah. No such thing. Tak ada tuntut dari mereka. Lelaki kena. Lelaki sesengih gelak-gelak, lelaki kena. Orang tanya jiran kau apa cerita? Kan? Masyarakat kau apa cerita? Adik-adik kau apa cerita? Perempuan tak. Sebab itu kita kata kerana hak yang besar diberi kepada wanita, kepada lelaki, untuk lelaki kepada wanita. Maka sebab itu kita kata suami mati zaman dahulu macam tu keadaan dia. Bila Islam datang, dipendekkan kepada 4 bulan 10 hari saja, dan tidaklah perempuan tadi dilarang kecuali daripada pakai celak, pakai minyak wangi dan sebagainya, ataupun pakai pakaian yang indah-indah dan sebagainya. Itu tak boleh. Okay? Maka ini sering berlaku dalam masyarakat kita. Persoalan timbul kalau sekiranya seorang ibu tu tadi, seorang wanita tadi kematian suami, kemudian di rumah dia seorang saja, kemudian tak ada orang nak jaga, macam mana keadaan dia? Anak ambil lah cuti, kan? Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Pasal dia kena tinggal rumah berkenaan, tak keluar merayau dan sebagainya. Nanti anak bawa pergi tempat lain kan, mulalah jiran tengok, siapa tu? Kan? Jiran tengok, mak saya. Oh ya ke? Kan nanti berpinang pula. Jadi dia susah sorok punya mak kat rumah. Faham? Dia letak dia kekalkan di rumah tempat mana dia kematian suami. Okey, itu cara terbaik. Dan bahkan kita kata memang ini di antara perkara yang ditekankan oleh Islam. So, jangan musafir pula nak happy-happy pergi London lah. Mana happy? London. Oh, lamalah suami I mati kan, I pergi London. Tak boleh. Kan? Faham tak? Itu masalah. I banyak duit sekarang. I banyak duit sekarang kan. Dapat insurans kan. Salah. Tak boleh. Jangan buat macam tak senonoh itu. So kalau dia kata kematian suami, duduk dan diam 4 bulan 10 hari, duduk dan diam. Jangan ke mana-mana dan sebagainya. Lepas 4 bulan 10 hari tadi, buatlah benda yang makruf untuk diri anda. Tak ada masalah. Kalau dia kata ada pinangan berlaku, ambil lah. Tak ada masalah. Tak ada sekatan. Ya, tak ada sekatan. Okay, ini mungkin kalau dia kata dah berumur, mungkin kita kata tak timbul tajuk. Tapi kalau dia kata muda-muda lagi, kematian suami, dan tajuk tadi jalan lah. Ada orang sebenarnya tu, nanti datang balik kawan tu. Okey, baik ya. Kalau perempuan tu kerja, kerja tadi, okey, kita kata kerja tadi benda-benda yang kemestian mesti berlaku. Kalau boleh ambillah cuti tahunan. Kan? Cuti tahunan ada berapa lama? Ambil lah. Ambil cuti tambah gaji. Cuti tambah gaji boleh, ambil lah cuti tambah gaji. Apa benda susahnya? Banyak orang cakap yang tu. Tak ada je. Ya, serius cakap saya. Awak kerja banyak pula. Kan, actually kalau andai kata dalam keadaan kematian suami tadi, dia datang kerja, kemudian dia punya emosi tak betul, dia fired semua pekerja dia, macam mana? Mana bahaya? lelaki depress lah dulu. Udah. So depress ke? Tak ada. Inilah kita kata pengisian waktu tadi. Pandai-pandai. Masa kita isi dengan apa? Main peranan. Kalau kita isi dengan lara, dekat office pun tak guna. Apa? Majlis-majlis jangan pergi majlis-majlis. Tak boleh duduk rumah. YouTube ada. tak elakkan. Tak actually macam ni. Pasal kenapa? Pasal dalam waktu edah tadi, perempuan tu kena elakkan diri daripada bercampur dengan orang ramai, mendapat perhatian orang ramai. Faham tak? Tu bahaya dia. Pasal nanti kan orang mula nak tawan, nak kahwin dan sebagainya, dia pun macam kan? Masalah. Dia sengih macam masalah ni. So jadi konsep dia, tutup macam mana? Tak usahlah pergi. Nanti kan mula nak pakai celak pula. Itu masalah, celak tak boleh, apa sebagainya tak boleh. Skype pun janganlah. Okey. Tapi macam tadi mungkin ada orang kata keluar boleh untuk keperluan sahaja. Keluar merayau jalan tak boleh. Bahkan yang berlaku pada tajuk hadis Nabi tadi yang berkata tak boleh pakai celak tadi, confirm bahawa dia akan keluar ke tengah ramai. Confirm dia keluar pada hayat ramai sebenarnya. Masalah kurung sampai dalam rumah tak boleh keluar langsung tu tak betul lah. Takkan nak keluar rumah sikit je, oh salah, haram kan? Tak, dengan keperluan. Untuk bersia-sia tidak. Respected for the husband tadi yang mati tadi 4 bulan 10 hari kena kawal diri. Okay? Tapi still perempuan mesti buat hati kerana lelaki kena, perempuan tak kena kan? Perempuan mati, lelaki tak kena buat macam tu. Okey, pasal lelaki tak ada apa ni. Lelaki edah dia satu je kes dia. Kalau ketika mana dia kahwin 4, diceraikan 1, selagi mana edah perempuan yang keempat yang dia ceraikan tu tak habis, lagi tu tak ada kahwin baru. Tu je keadaan dia. Jadi only one time. Kalau dia kahwin 4, kemudian cerai 1. Dia cerai 1. 3 kali suci perempuan, selagi perempuan ni tak habis, dia cerai tadi tak habis haid, tak habis haid lah, tak habis edah. Pasal dia boleh rujuk lagi kan. So tak nak nanti double redundant, double booking
Double booking. Okey. Dia tak nak dia anda, jadi tunggu sampai ni habis baru dia kahwin dengan satu lagi. Untuk cukupkan kuota 4. Kuota 4. Tak tahu mana juga. Ayat dia macam pelik. Okey. Maksud dia nak cukupkan kuota. Okey, kalau kata kuota ni kena habis dulu. Mana cerai lah, which one dia ceraikan. So perempuan tu kena habis iddah dahulu baru dia tambah satu lagi. Faham? Tapi maknanya kalau wife ada 3, diceraikan seorang tak payah. Payah. Dia boleh pasal dia punya tu kuota dia 4. Dia apa? Dia bujang 1. Dia bujang 1, bujang 3, bujang 2. Boleh menyampah dengar macam cakap ini Relax kak, tak ada benda. Okey. Bagi kat Ustaz, persatuan yang macam tu. Macam mana? Macam mana? Persatuan tu. Oh, persatuan Ada persatuan orang kata, persatuan isi nombor 2 Ya, anti-poligami. Anti-poligami pun ada tak? Tahu, suruh datang kelas, saya ajar. Tak serius ni, tak suruh datang kelas, jemput datang. Ada sistem Islam, kawan-kawan sistem Islam suruh datang sini. Mesti saya ajar sikit sekolah kan. Okey, dia kata tak sekolah pun taklah juga kan. Kita nak sekolah kan payah. Kita cakap bukan nak dengarnya. Kan dia kata ni pula kita ni saja keras-keras kepala kan. Kita datang dengan dalil kan. Benda tu ni kita kata bukan main-main. Okey. Jelas Jadi itu keadaan bagi orang yang yang dikatakan sebagai wanita yang tadi dia tak boleh pakai perhiasan sebagainya, bahkan celak pun dielakkan. Okey. Wa al mutawaffa anha zawjuha wal mabtutati, dan ke atas orang yang mati ke atasnya suami dia, daripadanya suami dia. Okey. Hendak dan mabtutah, wanita yang yang telah diceraikan habislah, cerai habis. Okey. Diceraikan habis, dia kata mulazamatul baitil illa lihajah, hendak dia kekal dalam rumah tadi melainkan untuk keperluan sahaja. Dalam Al-Quran Allah Taala nyatakan surah Talaq ayat pertama, wala tukhrijuhunna la tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kamu keluarkan mereka daripada rumah mereka tinggal. Wala yakhrujna illa ayatina bi fahsyatin mubayyinah, tidaklah mereka keluar kecuali untuk akan mendatangkan dengan perkara keji yang nyata. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan Allah Taala. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah, dan siapa yang melampaui melepasi batasan Allah Taala, maka dia telah menzalimi diri sendiri. Dia telah menganiaya diri dia sendiri. Maksud dia kena turun dia kena kekal dalam rumah tadi kecuali untuk keperluan sahaja. Kan kata tak ada makanan, beras, pergi beli. Kan tak ada sayur nak makan, beli kan. Tak ada handbag baru. Tak usah keluar. Handbag baru tak usah keluar. Kan ada sale baru dekat Sogo, jangan keluar. Sale dan sebagainya, tunggu. Sale tu kan akan datang balik. Bukannya tak ada langsung. Beria nak keluar juga, kenapa? Okey? Movie Korea baru. Ada movie Korea baru. Movie Korea baru kan, sewa, tak boleh kan. Download je. Tak okey. Bukan jadi download. Maksud dia janganlah buat kerja kamu bukan, jangan keluar. Okey? Ustaz, tadi perempuan yang ada suami masuk syurga jaga suami, solat benda tu. Itu perempuan yang dah suami tak ada, dia kekalkan benda berkenaan. Mana kalau suami dia redha, mati dan keadaan redha terhadap dia terlepas. Kalau dia suami dia mati dan akan redha kepada dia, lepas dah. kalau suami tak redha tak masalah. Ada masalah. Itu jawapan dia. Yes. Tapi kita kata benda tu atas ampunan Allah Taala. Kalau kita kata suami, kita katalah ketika berkahwin dahulu dengan suami, ini bukan saya ajar tapi saya bagi tahu. Kalau anda kata seorang wanita tadi dah derhaka pada suami dia, atau seorang anak pernah derhaka pada mak bapak dia, confirm dekat situ dah ada satu hukum. Namun begitu, selagi mana nyawa tak sampai sini, bertaubatlah. Kan, bukanlah tak ada macam tiada maaf bagimu. Siapa kata dalam Islam tak ada maaf bagimu? Orang bunuh semua orang pun tak ampunkan. Ini kan pula orang yang menderhaka saja kan. Kita dah menderhaka besar, tapi dengan begitu taubat. Orang menyekutukan Allah Taala syirik, selagi hidup bertaubat. Taubat. Kalau mati dalam kesyirikan, mati dalam kekufuran, tak ada maaf. Tapi selagi tak mati, taubatlah. Maksudnya kita tadi kan, kalau mati dalam keadaan suami tak redha, maka hilanglah kedudukan tadi. Namun begitu bertaubatlah. Janganlah duduk kekal macam tu keadaan, tak minta ampun. Macam ni habislah. Kan terjun bangunan pula. Apa benda? Kan nothing happen. Tak ada kebaikan di situ. Pasal itu sebab Allah Taala beri pada kita amaran, larangan. Dan bila kita dengar amaran tadi, kita patah balik pada dia, bukan kita lari. So kalau kita dah buat dosa, patah balik pada dia. Macam kadang-kadang kes kita bincangkan berkenaan masalah ibu bapa yang kadang-kadang didik anak kan. Kita kan, yelah waktu time muda-muda, time didik anak, tak nampak bab ni. Betul bila dah anak dia dewasa, kemudian banyak anak tu lawan perintah Allah Ta'ala dan sebagainya, mak bapak dah pening kepala. Dia kata macam ni ustaz, ni anak saya macam ni, apa hukum saya macam ni ustaz. Dia kata macam tu. Saya kata
makcik kan, makcik kan, saya kata makcik let go. Anak tu dia dah tanggung diri sendiri. Sekarang ni makcik minta ampun kepada Allah. Benda tu kita buat dalam keadaan tidak mengetahui. Kadang kita bukan intentionally lawan Allah Ta'ala. Kan, kita kata kalau sengaja lawan tu ada masalah lah. Pasal kita kata Allah Ta'ala beri keampunan pada kita dalam keadaan tidak kita melampau, dalam keadaan sengaja. Kita kata bila Allah Ta'ala ajar kita doa, la rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, wahai Tuhan kami, jangan kau ambil hukum ke atas kami jika kami terlupa atau kami tersalah. Tersalah itu maksud dia buat kejahatan atau kesilapan dalam keadaan tidak sengaja untuk melawan. Pasal berbeza macam iblis, dia buat satu kesalahan tapi dia intentionally lawan. Sombong lagi. Apa hal dia kata kan, aku lagi baik. So lain, kita dia buat salah kerana kita tak tahu. Dibesar kita dengan environment yang tak betul, lalu kita dapat tahu yang betul, cepat-cepat patah balik. Itu yang Allah Ta'ala kata, fabashiril ibad, berilah berita gembira pada sekian hamba, alladzina yastami'una alqaula, yang dengar kata-kata, fayattabi'una ahsanah, lalu mereka mengikut yang terbaik di antara kata-kata berkenaan. Bukan dia arrogant dan tak nak ikut. Dia dapat tahu benda tu benar dan dia follow. Ulaika alladzina hadahumullah, itulah orang-orang yang Allah Ta'ala hidayah pada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang yang mempunyai akal. So maksudnya kita ada akal, Allah Ta'ala beri kepada kita akal, dapat tahu kebenaran, follow. Jangan kita lawan. So jadi kalau dia kata ke tengah-tengah tak tahu tu tadi, Allah Ta'ala berikan kita kelonggaran. Mana benda kita tak sengaja kan, bukan kita berdegil dan menentang, Allah Ta'ala akan ampunkan. Bahkan ada satu macam Nabi kata, inna kullu ummati maghfur, semua umatku akan diampunkan, ilal mujahirun, kecuali orang yang mujahirun, yang buat dosa. Yang mujahirun ni Nabi terangkan, orang yang buat dosa tengah malam, siang-siang cerita kat orang, kau tahu malam tadi aku rompak orang. Kau tahu malam tadi aku skodeng, kau tahu malam tadi aku ni. Dia buat apa benda dosa dia buat, dia seronok cerita kat orang. Ini mujahirun. Selain Islam kita kata kita tak nak benda macam ni. So kalau kita buat kesilapan, itu antara kita dengan Allah Ta'ala, tak perlu kita dedahkan. Mana? Cerita tu tadi bahkan apa, menyebabkan dia payah nak diampunkan. Kalau tidak yang lain-lain tu Allah Ta'ala boleh ampunkan. Kan kita baca surah, dan surah Al-Mujadalah hari tu kan, berkenaan dengan Najwa, kisah Najwa, kisah bisikan. Ya, sama. Buat jahat duduk diam. Bukan maksud saya suruh buat jahat. Dia masalah juga. Dia bukan maksud dia suruh buat jahat, tapi kan kita bincang hari tu kan, hadithun Najwa. Kan ada yang hadis daripada Umar bin Khattab anhu tu, hadis yang kita baca itu. Dalam mana pula? Ni ada hadis, apa hadis ni? Okey. Daripada An Safwan ibnu Muhrizil Mazini. Safwan ibnu Muhriz al-Mazini. Okey, Muhrizin al-Mazini, daripada Safwan ibnu Muhriz al-Mazini, qala, beliau berkata, bainama ana amshi, sedang mana aku berjalan, ma'abni Umar, bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhidhum biyadihi, aku pegang dengan tangan dia, idh arada rajulun, lalu tiba-tiba tengah-tengah berjalan tu, orang Arab tak ada masalah tak jalan pegang tangan. Kita kat Malaysia je pegang. Kan? Orang Arab tak ada masalah. Perasan orang daripada Bangla kan? Macam tu. Actually kawan saya kalau daripada Yaman datang Malaysia, dia buat macam tu kat saya. Jalan, kalau jumpa dia aku pegang tangan saya, buat jalan macam tu. Dulu okey, sekarang ada. Kan? Tak ada kan? Kan kecil lala kan? Tak ada masalah. Okay, actually the sign of love sebenarnya. Problem ni zaman sekarang ni macam benda. Dah janggut macam ni tak ada lah cerita kan. Tapi kawan saya dia suka. Kalau kita kat Yaman biasalah. Kawan dia pegang, jom tarik tangan tu biasa. Gitu, hush, korang jantan kan. Tak, dia tak ada masalah waktu tu. Jadi sedang mana apa Safwan ibn Muhriz al-Mazini, dia kata dia berjalan bersama Ibnu Umar, aku pegang tangan dia kata, id arada rajulun, tiba-tiba melintang seorang lelaki. Dia depan Ibnu Umar, faqala, lalu dia kata, kaifa sami'ta Rasulullah SAW yaqulu fi najwa. Macam mana engkau mendengar daripada Rasulullah SAW, engkau mendengar Rasulullah SAW bercerita mengenai najwa. Kita baca dah hadis ni dalam kisah dalam tafsir surah Mujadalah. Faqala, lalu berkatalah najwa ni bisik-bisik.
kisah berkenaan bisikan-bisikan. Pada hari kiamat nanti akan ada peristiwa bisik-membisik. Bisik-bisik, whispering. Nantilah saya baca habis. Tunggu tak habis baca lagi macam mana? Okey. Faqala, lalu berkatalah Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha yudnil mu'mina. Sungguh hari akhirat nanti Allah akan mendapatkan, bawa rapat al-mu'mina, orang yang beriman. Fayadau alaihi kanafahu. Lalu Allah akan tutup berduduk pada dia, tindungi dia, perlindungan Allah Taala. Wa yasturuhu, Allah Taala sorokkan dia. Fayaqulu, Allah Taala kata pada dia, sebenarnya dia tengah mahsyar ni, tapi ketika tu Allah Taala akan cakap dengan dia, orang ni tak dengar. Lalu Allah Taala kata, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Engkau tahu tak dosa kau ini? Engkau tahu tak dosa kau ini? Dia pun kata, fayaqulu na'am ya ay rabbi, na'am. Dia every time Allah Taala cakap apa? Mukmin, seorang mukmin, bukan munafik. Munafik Allah Taala kata, mana ada? Kalau mukmin ni dia setiap kali Allah Taala kata, engkau tahu tak dosa kau ini? Dia kata, na'am ya rabb, na'am ya rabb, na'am ay rabb. Ya, na'am, ya wahai Tuhan, ya wahai Tuhan. Dia kata, hatta idza qarrarahu bi dhunubihi, sehinggalah bila orang tu telah mengakui dengan dosa-dosa, mengaku pada Allah Taala dengan dosa-dosa dia. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia lihat pada diri dia bahawa dia akan binasa. Qala, Allah Taala kata pada dia, satartuha alaika fid dunya, aku sorokkan dosa-dosa tadi untuk engkau dekat dunia. Mana orang tak tahu, kau seorang je, aku dengan kau je tahu dosa ini. Okey, fid dunya wa ana, dan akulah aghfiruha laka, akulah yang mengampunkan ia untuk engkau al-yaum, pada hari ini. Fayu'ta kitabah hasanatihi, maka diberikan kepada dia kitab kebaikan dia. Dosa tadi Allah tak hapuskan, macam tu je. Ini kita harapkanlah. Jangan dah overconfident pula. Kan buat jahat senyap tak boleh lah. Pasal dia kita tahu bahawa ini adalah janji yang Allah Taala beri pada kita, wali Nabi SAW. Wa amal kafiru wal munafiqun, adapun orang kafir dan juga orang munafik, fayaqulul ashhad, maka akan berkata saksi-saksi. Ketika itu Allah nak bawa saksi terus, haula illa kadzabu ala rabbihim, mereka datanglah saksi, tunjuk terus pada mereka, inilah orang-orang yang berdusta ke atas Tuhan mereka. Ala la'natullahi ala zalimin, ketahuilah laknat Allah Taala kata orang yang zalim. Itu beza. Orang mukmin Allah Taala akan sorokkan. Itu Nabi kata semua umat akan diampunkan kecuali orang yang mujahirun, yang sengaja menzahirkan dosa dia. Maksud dia orang tu intentionally cerita, oh sekian. Jadi Ustaz, kalau setiap kita andai kata macam berdosa lah kan, sentiasa istighfar lah. Minta ampun. Istighfar tu jangan sebut istighfar astagfirullah aja. Ya Allah, aku minta ampun pada engkau. Ya. Bahasa tak sebut bahasa Melayu. Saya pasal masalah bila orang Melayu kita ni baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih tu, dia kepala dia merewang. Dia tak ingat pun dia cakap apa. Dia tak tahu pun dia cakap apa sebenarnya. Tu nak mengalir air mata pun payah. Sebab dia sedang cakap bahasa Arab, dia tak faham. Kan pasal dia hafal je. Sebab kenapa kalau boleh cakap bahasa Melayu? Ya Allah, minta ampun pada engkau. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, aku banyak dosa. Sebut macam itulah. So anyway, maksud dia kesalahan manusia tadi boleh diampunkan dengan bentuk tadi. So jadi kita kata apa, disorokkan lah. Mana yang lain tu masalah lain. Okey. Rasa kita lari tajuk ni. Apa soalan tadi? Tadi dia nak cakap pasal dia buat yang tak benar. Okey. Sebelum tu asal dia kata pasal buat jahat? Okey, gitu. Okey. Okey. Baik. Okey, ni balik pada tajuk tadi. Maksud dia dalam tajuk ni orang yang diberikan mereka ni keadaan dalam berkabung tadi tu, wanita yang berkabung tadi, orang yang yang mabtutah, itu yang diceraikan keadaan selesai cerai dia, ataupun wanita yang rujuk tadi confirm dekat rumah suami dia. Yang tadi yang mabtutah, yang dia putus dah. Sama either dengan di'an, atau dengan ilak, atau dengan zihar, atau dengan khulu'. Okey. Dan juga termasuk wanita yang diceraikan oleh suami dia, yang kematian suami. Okey, mereka ni mesti tinggal dalam rumah, melainkan dengan hajat keperluan boleh keluar. Okey, itu yang dalam hadis. Dan ada pun dalam Al-Quran surah Talaq ayat pertama. Warawa Muslimun, mereka Muslim, hadis nombor 1483, an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, berkata Jabir bin Abdullah, tulliqat khalati, telah diceraikan mak saudaraku. Dia dalam bahasa Arab, kalau ammah, mak saudara belah bapa. Khalah, mak saudara belah mak. Faham? Kalau pak saudara belah bapa, ammun. Kalau pak saudara belah mak, khalun. Kha alif lam.
Cuka pun khol juga. Cuka tahu cuka? Khol. Cuka juga. Cuka. Okey. Jadi belah mak khol, belah bapa am. Okey. Jadi dia kata telah diceraikan mak saudaraku sebelah mak. Fa'aradat an tajudda nakhlaha. Okey, lalu dia nak fa'aradat, lalu dia keluar, dia pakai cerai. Fa'aradat an tajudda nakhlaha, dia nak untuk apa? Memotong, menuai apa dia nakhlaha, pokok tamar dia punya buah. Fazajaraha rajulun an takhruja, lalu telah melarang dia, rajulun seorang lelaki, an takhruja, daripada dia keluar. So dia dah diceraikan. Dia diceraikan. So dalam iddah dia tadi, dia tengah sibuk lah nak berkebun lagi. Kebun ni tanah dia, nak sibuk kan, uruskan apa, getah ke apa ke. Tapi dia ni sibuk nak kutip buah tamar dia, nak potong buah tamar dia. Lalu seorang lelaki telah melarang dia daripada keluar. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu dia datang kepada Nabi SAW. Lalu dia datang kepada Nabi SAW. Faqala, lalu Nabi pun bersabda, bala, bahkan ia. Fajuddi nakhlaki, bahkan ia. Fajuddi nakhlaki, maka tapi tak apa, Nabi kata teruskan potong tamar kau. Fa innaki asa an tasaddaqi, mana kali kau boleh apa? Boleh bersedekah. Wa au taf'ali ma'rufa, ataupun kau buat sebarang perkara yang ma'ruf. Maksudnya benda berkenaan kan keperluan dia. Kalau dia kata dia tak boleh nak potong tamar tadi, macam dia nak bersedekah dengan tamar berkenaan? Nak makan, kalau dia kata nak bersedekah apa tak boleh, tu macam dia nak makan. Itu benda berkenaan. Tapi kalau dia kata benda lain itu, maksudnya tak boleh lah. Kan, bukannya benda kita macam apa, macam tadi perempuan nak kerja tu kan. Kerjalah, gaji tak ada. Dia kan kata boleh ambil cuti lagi baik. Okey? Duduk diam lagi baik. Dan hilangkan apa ni, ambil baju bakar, biasa bakar baju ke bagi orang. Kaum Melayu kita kan, dia tak nak bagi tengok baju tu ada lagi, takut tengok ingat-ingat, dia hantar dia orang bukan bakar. Ni baju elok jangan bakar lah. Tak pun buat Pucuk kain nampak nanti kan tengah-tengah tu buat bantal tiap malam, ingat dalam dalam sarung lain. luar sarung lain. Betul juga. Hijab macam tu. Baguslah. Okey, baik. Faham Jadi maksud dia memang dia kena jaga berkenaan keluar tadi. Okey, apa, tapi Nabi kata dengan dia ya kan, tapi tak apalah, Nabi kata inilah, tuailah pokok taman kau. Memang kau boleh bersedekah dan kau buat sebarang perkara makruf. So yang dia kata ada benda tak perlu kapal haja, tak boleh keluar jalan-jalan pergi pasar raya tak boleh, pergi pasar sonok tengok orang tak boleh, window shopping untuk menenangkan hati tak boleh kan, pergi kedai sewa cerita Korea tak boleh kan. Faham? Okey. Ustaz, kalau dia nak kahwin lagi, dia ada wali ke? Ya, kalau bukan wali dia, wali hakim. Masih ada wali? Ya, masih berjalan. Kes kalau tak ada wali nanti tu yang membezakan di antara nikah. Dengar, nikah yang sah dalam Islam dengan nikah sesuka hati adalah wali. Tak ada perkahwinan, tak ada wali. Tak ada ni, la nikah illa bi wali. Yang kita kata. Dia tak perlu tanya anak-anak dia lah. Tanya lain. Tanya istizan bukan minta izin. Pasal wanita yang janda tidak perlu minta, yang balu atau yang janda tidak perlu minta izin pada siapa. Bahkan dikahwinkan dia dengan perintah dia. Dia minta nak dikahwinkan dengan sebab dia minta. Faham tak? Dengan dia minta. Tapi dia ada wali. Maksud dia wali tadi untuk pernikahan tu berlaku. Menikahkan dia bukan dia macam I marry myself to you. You know? I own myself, I marry myself to you, tak boleh. That wording tak keluar, tak sah. Dia mesti keluar daripada orang yang menjaga dia. Sama ada I menjaga tadi anak dia atau adik-beradik lelaki dia, atau bapak dia tak ada, bukan ada bapak dia tak ada. Kalau tidak atuk dia, ataupun kalau tak ada sepupu dia daripada adik saudara dia belah bapak. Jadi semua yang lelaki yang lelaki. Kalau dia nak kahwin lagi, kena ambil ruang situ. Lepas tu sekejap, boleh hakim boleh lah. Actually kalau tak ada wali yang biasa, baru pergi wali hakim. Jangan perlu lompat je. Kan nanti kan orang tak nak datang rumah nanti lepas tu. Anak-anak tak nak datang, adik-beradik tak nak datang rumah lepas kahwin kan. Pasal tak ada perintah bagi tahu pun keluarga. Dia tengok, siapa ni? Ni husband I kan. Masalah kan. Kata dia benar kan. Ni suami kau kan. Janganlah macam tu, bagilah tahu. Pasal perkahwinan tadi tu untuk perhubungan kekeluargaan, bukan seorang-seorang. So jadi kalau kata orang tu dia kahwin dia seorang-seorang, apa hal? Kan? Betul lah tu, sebab wali hakim tu memang menggantikan wali biasa kalau tak ada. Dia kan kata dah dia tahu ajak-ajak adik-beradik tak nak. Apa saya tak nak, dia pergi pada hakim. Minta pada mahkamah untuk kahwinkan. Tak ada masalah. Jangan pergi lari Thailand. Jangan pergi lari Thailand. Saya ulang banyak kali ni pasal masalah. Kalau kita ni kadang dah cakap dia jangan nikah tanpa wali. Saya ingat tak tahu budak tu datang mana. Dia telefon saya mula tu, dia kata ustaz ni kalau bapak tak bagi, saya kata bawa kes ke mahkamah.
Kan, bawa kes, minta pujuk, panggil pak saudara ke, minta supaya pujuk bapak tadi sampai dikahwinkan. Bukannya lari. Lepas tu lama sikit tu telefon kali kedua. Saya telefon tu, dia angkat je. Saya angkat telefon tu. Assalamualaikum Ustaz. Aku cakap, mau kahwin dah ke? Dia cakap macam tu terus. Saya tak tahu dia siapa. Tapi saya kata, dah Ustaz. Dia kata, aku kata cakap jangan dia buat macam ni. Saya kata, dia actually saya teka je. Tapi dia sungguh. Dia kahwin. Dia telefon kali pertama, saya tegur dia. Kali kedua telefon tu, dah lepas beberapa bulan, saya angkat-angkat tu sembang. Saya kata macam ni. Saya kata, Ustaz dah kahwin dah. Kata masalah. Aku cakap dah jangan kahwin. Saya kata, kan, panggil wali, buat cara baik. Sebab benda tanda masalah. Nak jangan tunggu dapat cucu dulu baru nak kau dan abah, ini cucu abah yang baru. Kan? Jangan cakap macam tu. Kan? Janganlah buat macam tu. Kan? Manusia ni kadang ada masalah kat situ. Ini pemusuhan keluarga ni pelik. Kan? Benda macam tu kan jadi macam berkurun-kurun. Nanti anak kita lahir pun tak suka dengan sekian. Yang ni lahir tak suka sekian. Gila ke? Bermasa. Kan? So jadi buat cara baik. Jangan lari. Jangan lari nikah luar negara. Jangan lari nikah luar negara. Kan? Nikah cara baik. Okey, buat cara baik, ni pujuk. Kalau orang tu bapak kita dia influence, ada orang lagi boleh influence dia. Percayalah cakap. Tak ada manusia tak ada boleh influence orang. Semua orang boleh. Kalau tidak masukkan ada orang apa salesman ni. Dan MLM boleh ada pelanggan. Pasal ada orang boleh berjaya untuk panggil orang tu datang beli. Kan maksud dia ada orang boleh influence dia. Normally adik-beradik dia sendiri. Kalau dia tak boleh, adik-beradik dia, kawan rapat dia, atau atuk dia, atau pak saudara dia. Ambil orang tadi yang untuk influence. Bukan datang pergi lari, nikah kahwin lari. Masalah tu. Degil kadang. Tu masalah. Tapi budak tu tak telefon dah saya lepas tu. Kita terpahal nikah juga. Tak tahu. Perempuan, masa bukan lelaki, perempuan. Telefon dah ada anak. Tak tahu telefon kaya anak tu. Saya takut nanti tiba-tiba cerai pula. Masalah. Kadang-kadang ekspektasi perkahwinan tak sama dengan apa yang berlaku. Kita ulang banyak kali benda tu kan. Baik. Okey. Jelas? Okey. Habis tajuk berkenaan dengan masalah iddah. Okey. Jadi Ustaz dah tahu kenapa wanita disuruh berkahwin. Itu tadi kan saya kata asal daripada Islam tadi memang dah ada kaedah tadi. Bahkan semua bangsa ada benda berkenaan. Tapi last sekali Islam punya pendekkan pada tempoh berkenaan saja. Penghormatan bagi suami berkenaan. Dah Allah Ta'ala tetapkan. Adapun lain dia tu tak ada sebab. Kan kita kata kalau perempuan tak sedih Isteri dia Ustaz. La ilaha. Kan saya kata hak suami ke atas isteri besar. Kalau ada kata sama hak tadi tak ada masalah. Kalau seorang suami dia jaga bini dia saja dan dalam masuk syurga, dan tak apa, cukup, tak ada hal. Tapi oleh kerana suami tadi jaga isteri dia cukup baik-baik mana pun, tak cukup lagi untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Faham? Ustaz nak tanya satu. Ya tak? Sudah ada lah kan kes ni bergaduh dengan suami isteri, tapi suami tu cakap berpisah je lah, berpisah. Gerak kali cakap berpisah. Itu bermakna jatuh ke tak? Kalau ni kata perkataan berpisah tadi dalam masyarakat kita tak digunakan meaning itu, ada double meaning. Itu kena tanya suami tu dia niat apa. Kalau suami tu bohong, Allah Ta'ala tahu. Jadi dia kena balik pada suami tadi. Dia cakap pisah, kita pisah je lah. Dia cakap yang tu pisah apa? Kalau kena tanya, kalau dia kata pasal pisah tadi buat sementara ke kekal. Kalau cerai tak ada. Kalau cerai confirm. Cerai talak jatuh terus. Anda kata lafaz-lafaz yang kita kata pergi balik rumah keluarga kau dan sebagainya, macam kisah apa? Surah Kami Malik yang kes tadi tu, yang kes yang 3 orang yang tak datang pergi perang ikut Nabi. Kan dia cakap pada isteri dia, dia kata ilhaqi bi ahlik, pergi balik ikut keluarga kau, pergi balik rumah mak bapak kau. Tapi dia tak niatkan cerai, dan Nabi tak suruh dia akad nikah balik bila bini dia balik kepada dia. Sedangkan Nabi lafazkan lafaz yang sama, ilhaqi bi ahlik, masuk cerai, balik ikut keluarga kau. Dan meaning berdasar pada niat dia. So pisah tadi kadang-kadang dia ada meaning. Kalau talak, cerai, divorce, benda lagi pisah tak? Pisah, pasal pisah tu tadi tengok niat. Pisah selama setahun. Ada orang sama sekarang ada macam tu. Tapi saya jumpa tu ada orang, Allah Ta'ala sembang dengan dia. Saya sebut rumah saya kat mana. Rumah saya, isteri saya kat situ. Saya pandang muka. Saya lama dah tak tinggal bersama. Tu ni sikit lah. Dah kan. Tapi tak apa, dah tak cakap lagi. Orang tua kan. Kalau budak-budak kita boleh bantai terus. Orang tua, kalau budak-budak saya sound. Orang tua macam nak tu kan. Tapi dia tak cerita, kita diam lah. Tak boleh dah campur hal orang tanpa dia minta advice. Kadang-kadang benda berkenaan kita kata ada orang sebelum nak bercerai tu dia berasingan duduk dulu, tapi masih lagi suami isteri. Tak. Itu masalah. Tadi kalau bini tu tuntut, jatuh. Masalah sekarang bini pun dia lepak juga buatkan kepala.
Duit dia masuk untuk Islam. Janji duit masuk. Kan, ada bulanan, ada sekian-sekian. Ada tak masuk duit tu yang tutup mahkamah tu. Kan, itu masalah dia. Yang tak tuntut, yang tuntut masalah lain. Jadi secara konsep dia memang sepatutnya tak berlaku macam tu. Baiki dengan segera. Tak tempoh setahun panjang. Faham tak? Macam-macam benda jadi. Yang bini tu masuk Skype lah, masuk ke Facebook jumpa orang lain. Yang lelaki tu pergi masuk benda entah, jumpa orang lain juga. Kan jadi rosak. Tu sebab kenapa dalam Islam tidak ada istilah. Kan kita ingat sumpah, kalau sumpah 4 bulan je kan. Kalau sumpah kita tak sentuh isteri 4 bulan paling lama dibenarkan. Kalau dia kata dia lebih 4 bulan dan disuruh either cerai patah balik. Batalkan sumpah tadi. Yang kata pergi lepak kat luar, kenapa? Jauh jantan pergi lari. Jantan merajuk, aib. Kalau orang Yaman dia kata aib dia pegang janggut. Aib. Aib dia pegang janggut. Aib ya akhi dia kata. Kalau janggut tak ada janggut nak pegang je ni. Dia kata dia pegang dagu lah. Anyway, benda tadi tak patut berlaku. So kadang-kadang ada orang kadang-kadang lafaz pisah tadi tu macam tu. Separated for a few years until diorang buat satu keputusan nak bercerai. Artis macam tu juga. Artis ada yang pisah dahulu lepak-lepak asing-asing rumah ini masalah duit banyak. Kalau orang miskin tak boleh lagi pergi rumah lain. Apa saya perasan? Kalau orang tak ada duit, dia tak boleh nak sewa hotel. Dia tak ada duit. So dia kena tinggal rumah yang sama. Tahu tak? Kalau orang duit banyak ni, bini dari rumah sini, ni dari rumah sini. So jadi diorang lepak rumah yang lain. Oh macam tu keadaan dia. Ada hikmah rupanya miskin ni. Kan? Kalau orang kaya dia lari awal lagi. Tu yang dia start hati makin renggang. Tak boleh. Jangan buat. Sekarang dia kata suami tadi, kalau dia kata dia menyampah dengan bini pun, balik rumah. Jangan pergi tempat lain. Lepak rumah lain dah merajuk kan. Nak tunggu bini datang telefon, mail lah balik bang kan. Ada masalah juga. Aib. Jantan dia buat macam tu. Hodoh. Okey. Baik. Jadi secara asalnya faham So konsep berkenaan dengan tajuk iddah tadi memang tempoh dia ada, kemudian tempat dia, kedudukan dia ada, dan tempoh berkenaan wanita tadi janganlah dia berhias diri sebagainya. Kerana dengan suami dia, suami dia tak ada masalah lah dalam iddah rujuk tadi, dan rumah tadi buat hal biasa. Cuma masih dalam jagaan suami berkenaan. Lepas tempoh 3 kali suci baru dia keluar. Tu Allah Ta'ala kata jangan keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka tinggal. Yang keluarkan. Dalam iddah tu jangan halau mereka. Biarkan mereka tinggal di rumah berkenaan. Yang biasa lelaki halau dulu kan. Bukan lelaki lari. Dia lepak hotel. Duit banyak sangat masalah tu. Kalau duit tak ada, lepak juga rumah tu. Tidur mana kan. Masalah. Okey, baik. Jelas? Okey, baik. Fasal. Okey, bab tu dah habis. Okey. Wa man istahdatha milka amatin haruma alaihi istimta'u biha hatta yastabri'aha. Dan sesiapa yang istahdatha dapat perbaharui dia renew milka amatin, pemilikan seorang hamba wanita, haruma alaihi istimta'u biha, haram ke atasnya bersuka-suka lah. Okey, bergurauan apa yang dalam bentuk apa membawa kepada seksual dengan wanita berkenaan, dengan hamba berkenaan, hatta yastabri'aha, sehingga dia membersihkannya. Mana istibra' maksud dia dia disebut kat sini, in kanat min dawatil haidi, jika wanita hamba tadi adalah di kalangan wanita yang ada haid, bihaidatin, sekali haid, datang sekali haid, suci, dan boleh buat macam bini dah. Wa in kana min zawati syuhur, dan kalau dia wanita ni yang ikut bulan, mana either haid dia telah putus, menopause ke monopause, ataupun wanita tadi yang tak ada haid lagi, maka dengan 1 bulan, bisyahrin, dengan 1 bulan sahaja. Wa in kanat zawatil hamli bil wad'i, kalau anda kata dia wanita hamba tadi yang didapat tadi, dia baru milik, adalah wanita yang mengandung, maka dengan kelahiran, only after that dia boleh sentuh wanita tersebut. Ini adalah masalah istibra' lah. Pasal tadi ada kaitan dengan masalah iddah. Mana iddah adalah masa tempoh di mana wanita itu tak boleh dikahwini. Maksudnya seorang hamba yang dimiliki tak boleh sentuh oleh suami, oleh tuan dia, except selepas kalau dia haid, 1 kali haid, lepas tu bersih, boleh sentuh. Atau dia tak ada haid, maka dengan sebulan, okay? Ataupun kalau dia mengandung sampai dia keluar kandungan, barulah boleh disentuh sebagai isteri, ataupun dijadikan sebagai isteri. Dia halal untuk digunakan oleh tuan dia. Dan kalau beranak, anak tu anak lelaki tadi, dan wanita tadi kekal sebagai hamba. Dan bila dia mati, wanita tu merdeka dengan automatik. Itu kaedah dia. So dalam Islam, kalau dia kata seorang wanita hamba tadi, dia mengandung anak tuan dia, dia automatik dah ada tiket untuk lepas. Mati je tuan tadi, janganlah bunuh. Mati je tuan tadi, maka dia lepas. Okay? Dia akan lepas automatik. Jadi merdeka. Dan dia tak boleh jual, tak boleh dihadiahkan. Sebab dia adalah anak pada tuan dia sendiri. Dia mengandung anak tuan dia.
So tak boleh dia dinyagakan lagi. Okey. Tapi ada perkara dia tak mengandung anak tuan dia boleh ditukar milik. Diwarisi, ditukar milik dan sebagainya. Okey. Tapi kalau kata telah ditiduri oleh bapa, oleh tuan, dia tak mengandung, anak tak boleh pakai. Jangan pakai pula. Okey. Baik, kedua, dia kata dia wal aslu fi hadha, asal pada hukum ini fi hadha ma rawahu Abu Daud. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis nombor 2157. An Abi Sa'id Al-Khudri. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi SAW bersabda, bahawa Nabi SAW bersabda, fi sabaya autas, pada tawanan-tawanan perang wanita. Jadi kan apa wanita? Autas, daripada autas nanti kita sebut. Autas adalah ismu liwadin, nama bagi satu lembah. Waqa'at fihi ghazwatu ba'da Hunain, berlaku padanya peperangan setelah perang Hunain. Ini antara peperangan akhir Rasulullah SAW. Okey. Nabi kata berkenaan dengan hamba-hamba tawanan perang yang ditangkap dalam peperangan berkenaan, la tuta'u hamilun hatta tada'. Janganlah disetubuhi yang hamil sehingga dia melahirkan anak. Wala ghairu dzati hamlin, dan jangan pula lah disetubuhi juga ghairu dzati hamlin, yang tidak memiliki sebarang kandungan, hatta tahidha haidatan, sehinggalah dia datang haid dengan satu kali haid. Ini arahan Nabi kepada para sahabat ketika mana tawanan perang di kalangan wanita tadi ditangkap, dan maka memang mereka ni memang hilang hak. Hilang hak sebagai warga negara, pasal tanah dia dah diambil alih oleh umat Islam. Jadi setelah itu dia jadi tawanan perang. Jadi dalam tawanan perang tadi Nabi kata kalau wanita tu wanita yang mengandung, maka jangan disetubuhi sehingga dia lahirkan kandungan. Kalau sekiranya wanita tadi wanita yang ada haid, tadi tak mengandung, maka sekali haid. Okey. Okey. Waqisa ala apa dia kata sabaya jamak sabiyah. Sabaya kata ganda bagi sabiyah, wahil asirah. Ia adalah wanita tawanan perang minal kuffar, dengan golongan kafir. Autas, nama satu lembah yang berlaku padanya peperangan setelah perang Hunain. Waqisa dan kiaskan ala sabi ghairuha min asbabit tamalluk, dan dikias pada tawanan perang yang diperolehi dengan peperangan ke atas lainnya daripada sebab-sebab pemilikan. Sebab pemilikan antaranya jual beli, kemudian tadi hadiah, ataupun warisan atau sekian, ataupun sebab ini tawanan perang. Okey. Jadi bila pemilikan tu berlaku, contoh macam saya ada hamba, okey, kemudian abang ni beli hamba saya. So, jadi hamba tu dia tak boleh sentuh hamba tu macam isteri melainkan setelah datang haid sekali. Dan after that dia boleh layan macam isteri. Dan ini zaman para sahabat dahulu, kadang-kadang memang kita kata para sahabat tak mampu nak kahwin, maka dia dapatkan hamba tawanan perang. Mana kata kalau kahwin biasa nanti kan banyak mahal maka dengan tawanan perang tadi dia beli je dan jadikan macam isteri, anak tetap anak dia, dan kalau rasa perempuan tu dah mula beriman dan sebagainya, dia bebaskan jadi isteri betul, tak ada masalah. Tu berlaku macam tu. Kenapa tak perlu kahwin dia? Sebab memang itu yang Allah Ta'ala benarkan. Allah Ta'ala benarkan. Contoh macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala nyatakan walladina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang kepada terhadap kemaluan mereka ni mereka jaga, illa kecuali ala azwajin, pada isteri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau apa yang dimiliki oleh tangan kanan, yang dimiliki oleh mereka, itu hamba-hamba tawak milikan mereka. Fa innahu ghairu malumin, maka orang macam ni tidak akan tercela. Dia tak tercela. Faman ibtagha wara adzalika, man cari selain daripada itu, fa ulaika humul aadun, mereka orang yang melampau. Sebab Allah Taala halalkan kepada seorang lelaki dua, isteri yang dinikahi oleh dia, dan kemudian hamba tawanan yang dimiliki oleh dia. Hamba tadi tak ada limit. Tapi rasanya tak ada kemampuan. Pasal kena ingat, hamba tadi kena makan apa kita makan, pakai apa kita pakai. Kalau 10 orang gila apa? Ingat Dia ada isteri satu, dia ada 3 hamba. tak dikira sebagai ni. Tak kira 4. Tetap satu. Maksudnya dia gundi. Iya, nama 4 lah, tapi kita kata tapi yang dikira pada satu, mana dia boleh kahwin 4 lagi, ada 3 lagi. Sekarang ada hamba. Tawanan perang. Kalau kita perang yang mereka syarikat, kita dapat tawan, itu semua tawanan kita tu boleh jual beli. Macam di Gua Tanamu lah, ada hak ke tawanan perang Gua Tanamu tadi? Dibicarakan? Tak. Dilepaskan? Tak. Didakwa? Tak. Sebab benda cerita dah. Baik buat macam Islam, ambil tinggal dalam rumah kita dan bela dalam rumah kita. Buat kerja kat rumah kita, kita ke bilik khas untuk dia buat apa kita suruh buat.
Nah, itu cara dia. Dalam masa yang sama dia ada peluang untuk masuk Islam. Bukan macam cara macam Guantanamo tadi, kurung, masukkan kepala apa, tutup air, lepas tu simbah dengan apa, tutup kain, lepas tu simbah air, suruh anjing kejar. Gila apa? Waterboarding kan, mana di Islam macam tu. So yang itu dekat Guantanamo tu tawanan perang, itulah hamba tu. Pasal hamba ni adalah tawanan perang. Ha? Kan? Jadi yang kita kata secara asasnya itu adalah benda yang berlaku dalam tawanan perang. So konsep yang kita dalam macam kunta kinte itu Islam tak ada. Pergi masuk dalam kampung orang Afrika, tangkap suka hati bawa balik. Itu gila nama dia. Kan? Yang dibuat oleh Eropah dulu, kan, Spanyol ke Inggeris buat dulu, itu haram. Islam tak pernah buat kerja macam tu. Yang berlaku dalam Islam adalah tawanan perang. Tu kita kata civilized. Dia kata dia bertamadun. Tamadun apa benda gila apa, orang tu lahir merdeka tangkap macam tu. Kalau dia kalah perang, itu adalah hukum biasa. Dia hilang hak. Macam dekat Afghanistan kan, dia kata Amerika masuk, dia merajai kawasan tersebut sebab kononnya dia menang. Itu cara dia. So jadi tawanan perang dia tangkap, simpan dekat Guantanamo, bela kat situ. Bukan bela pun, paksa ini, paksa itu, bogilkan, tangkap gambar dan sebagainya. Apa benda? Kan? Islam tak buat kerja macam tu. Bahkan dalam kisah-kisah berlaku tawanan perang, macam itu, macam bila orang-orang Taliban yang dikatakan jahat, Taliban yang jahat, suka bunuh orang sebagainya, bila tertawan pada mereka ni, tangkap seorang wartawan daripada Britain. Wartawan tu masuk Islam. Indian ni masuk Islam. Lepas tengok apa lawaian yang diberikan kepada dia oleh tentera Taliban tadi tu, last sekali semua masuk Islam. Tak pelik ke? Tak nak tanya kenapa? Apa ubat dia bagi makan? Kena paksa. Paksa benda dia balik negara dia balik. Dia datang balik, dia pergi negara dia datang balik. Dia orang kita lah. Pasal benda tu dia ada pengakuan dia sendiri. Dia pergi sana, pergi ke Britain, batah balik. Cari orang yang tangkap dia. Mana dia? Mana dia? Lawak tak? Oh, siapa tangkap saya hari tu? Mana siapa yang tangkap saya hari tu? Pasal tak diseksa, tak dibogilkan, tak disepak, tak ditendang. Cerita bohong. Every time diceritakan Taliban kata diorang ni pukul orang perempuan tengah padat. Itu semua lakonan dibuat oleh Amerika Syarikat untuk burukkan berkenaan dengan umat Islam. Kita je jahilio tengok, betul lah jahatnya Taliban, kan? Diperbodohkan oleh media barat. Dia nak buat scene macam tu, mudah-mudah je kat Hollywood tu ada, bersepah. Studio dia banyak, tangkap gambar. Yang kelakarnya time apa? Yang kes dulu dia bodoh sikit, sembelih tawanan perang. Kan dia kata Taliban apa dekat Afghanistan, dekat Iraq, disembelih kan. Orang-orang apa, jurnalis dan sebagainya. Yang kelakarnya ada baju banduan pula tu. Sejak bila pula? Lawak. Sejak bila pula orang pemberontak ni ada pula apa income belikan baju baru pula tu. Lepas tu sembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kita cakap jahatnya diorang sembelih orang, saya gelak kata lawak betul. Diperbodohkan oleh media barat. Diorang boleh buat orang tak naik bulan, apa naik bulan? Bukan cerita graviti ke apa tak? Tak ada perempuan tu dekat situ je. Kan dalam tong kan. Orang tengok macam kan. Bohong je. Saya lawaknya kan berlaku. Kelentong yang media barat je. Benda tu bohong. Kita kata sebab kenapa kena faham. Jadi kalau kata orang tu bukan Islam, masuk Islam, dengan duduk dalam penjara atau tawanan Taliban, takkan tak nak tanya apa saya masuk Islam? Mana ada orang boleh paksa masuk Islam? Kan boleh balik negara dia pula tu, saya dipaksa masuk Islam. Tak pernah cakap macam tu pun. Orang pula pening kepala, apa dia masuk Islam? So konsep tu kena jaga sikit. Jadi yang tajuk ni, memang kita kata tawanan perang tu ada wujud sampai sekarang. Tapi kita kata nak pakai macam mana kaedah dia. Kerana kata dalam undang-undang antarabangsa dan sebagainya, kalau dia nak dibebaskan kena bayar lah. Normally kena bayar, bukan free. Kecuali yang dikata berlaku perdamaian, perjanjian, persefahaman, dilepaskan. Lepaskanlah. Macam dulu tentera British berada di Malaysia, kan ditawan oleh Jepun. Mana ada hak mengundi ada. Itu kita kata yang sekarang ni di Guantanamo tu lah hamba. Tu hamba lah tu, hamba tawanan perang. Kalau kita beli, orang yang kita beli tadi milik kita. Kita suruh buat kerja, tahu tak? Kita beli kan, bayar duit, beli. Banyak duit lah, bukan sikit. Juta. Tu kadang sebenarnya kita tengok dia dibebaskan, ada orang bayar lah tu. Balik ke negeri asal sini, balik ke sana, dibayar. Ada siapa kot apa, dia bersetubuh pada bulan Ramadan, tak tahu nak buat apa, atau zihar bini dia, bayar, lepas lah. Dan biasa kaya-kaya sini belah-belah tanah Arab lah, duit banyak nak bayar ni. Kita kat sini nak bayar, kan? Tak ada duit nak bayar, takut lagi ada. Okay, baik. Jelas kan? Okay, baik. Dia kata, okay, jadi dikias kepada berkenaan apa saja sebab-sebab pemilikan. Okay, ada masalah? Tak ada kan? Kita tengok atas. Dia kata, wa idza mata sayyidu ummil walad. Dan apabila mati saja sayyidu, tuan, ummi walad, ibu kepada anak. Yang itulah any servant, any hamba,
yang telah disetubuhi oleh tuan dia, mengandung, maka dipanggil dia sebagai ummu walad, ibu pada anak si tuan tadi. Istabra'at nafsaha, dia membersihkan diri dia, kal amati, seperti seorang hamba wanita. Itu dengan berapa kali haid? 2 kali. Macam hari tu kita bincangkan Dia kata haid dia punya edah dia dengan 2 kali. Okey. Jadi kalau ummu walad ni macam hamba wanita juga. Kalau dia kata benda tu dari kalau dia kata ni pun sama juga. Kal amah. Okey. Qiyasan 'alal amah. Okey. Dikias pada amah. Rawa Malikun. Mereka Imam Malik. Pasal dia tak ikut macam 4 bulan 10 hari. Dia akan ikut macam hamba biasa. Rawa Malikun. Mereka Imam Malik, hadis nombor 2592. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahawa dia berkata, iddatu ummi walad, iddah seorang hamba, seorang ibu pada anak, ummu walad maksud dia hamba yang telah mengandung anak tuan dia, bila tuan dia mati, idza tufiya anha sayyiduha, bila mati terhadapnya suami tuan dia mati, dia punya iddah dia adalah haidatun, 1 kali haid. 1 kali haid saja. Wa ummul walad hiyal mamlukatil lati wata'aha sayyidaha. Yang ummu walad ni adalah mamlukah, hamba pemilikan, allati yang wata'aha telah menyetubuhinya, sayyidaha oleh tuan dia, fahamalat lalu dia mengandung, minhu daripada tuan dia, au atas biwaladin ataupun datang bawa anak lepas tu. Dia dahirkan anak, maka dia dipanggil sebagai ummu walad. Jelas? Jelas? Okey, baik. Berhenti tu. Nanti kita masuk berkenaan radha'ah, penyusuan. Masyarakat kita tajuk penyusuan menyusukan anak kan. Penyusuan anak macam mana, datang daripada penyusuan nanti akan berlaku jadi mahram dan sebagainya. Okay, nanti kita akan bincang insya-Allah pada masa akan datang. Sekejap, hari ni apa? Rabu. Okey, baik. Nanti minggu depan kita jumpa. Dia merdeka. Lepas daripada tuan dia mati, dia merdeka. Automatik merdeka. Okey, baik. Wallahu alam. Baik, ni ada pengumuman. Ustaz Ustaz, dalam hadis Nabi ada menceritakan tentang gembala unta untuk gembala unta, bukan gembala unta, gembala kambing. Berlumba-lumba untuk membina bangunan tinggi sebagai tanda hari kiamat. Adakah haram membina bangunan tinggi? Jawapannya tidak. Apa yang Nabi ceritakan dia adalah tanda apa akan berlaku. Ni belajar tentang tanda kiamat. Bila Nabi cerita tentang tanda kiamat akan berlaku, kiamat anda tak boleh tolak. Tanda kiamat benda akan jadi. Dan bila bina anda dibina, tuan-tuan tak boleh patah balik. Contoh macam robohkan bangunan, jeng kiamat tak jadi. Raya tak jadi ada kan filem. Ni buat kiamat tak jadi. Mana ada? Macam tu juga masalah bila Nabi ceritakan berkenaan khilafah dan sebagainya. Ia akan berlaku. Tapi anda jangan gusar. Syurga neraka anda tak kait dengan benda tu. Imam Mahdi datang ke? Tak datang ke? Isa turun ke? Tak turun ke? Anda tetap masuk syurga dengan amalan anda. Bukan dengan Isa datang tiba-tiba free of charge. Anybody want to go to heaven? Tak payah buat amal. Come. Mana ada? Ini salah faham bila ada orang dia ingatkan bahawa benda tersebut sebagai kunci. Ayah saya, dalam Islam tak ada. Isa datang ke tak datang, langit roboh ke tak roboh, kan? Dajjal keluar ke tak keluar, anda tetap masuk syurga dengan amalan anda, bukan dengan tanda-tanda kiamat. Dan membina bangunan, bukan setakat tu, ada satu hadis yang lain Nabi kata di antara tanda kiamat adalah menghias berlakunya penghiasan masjid, pencantikan masjid. Masjid akan diindahkan. Itu haram? Tak diharamkan benda berkenaan. Itu adalah tanda kiamat. Nabi cerita dan sekarang jadi. Pusing mana pun, dia akan sampai. Pen banyak. Kan? Pen banyak berlaku intisyarul qalam, tersebarnya pena. Nabi kata akan di antara tanda kiamat tersebarnya pena. Mana akan penggunaan pena ni banyak. Zaman Nabi dulu yang pandai menulis boleh bilang dengan jari. Bahkan Nabi ni lantik daripada sahabat dia ribuan tadi, yang tulis wahyu 42 orang saja yang pandai guna pena. Yang lain tak nulis pun. Menulis tapi tak diiktiraf. Menulis tapi tak diiktiraf. Yang pandai guna pen tak ramai. Zaman kita sekarang berapa ramai buta pena? Angkat tangan. Siapa yang ni buta-buta huruf? Ada? Okey, jadi menunjukkan bahawa hadis Nabi tadi telah berlaku. Bukan maksud dia anda cuba gagalkan dia jadi orang bodoh, so lambat kiamat sikit. Mana ada macam tu? Ni zaman kita sekarang ni bila bangunan mula dibina di tanah Arab kan. Satu lagi masalah pasal penggambar unta dengan kambing lain. Pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata wa antarul hufat al urata, dan antara kiamat tu adalah engkau melihat al-hufah, orang tak cukup kasut, urah pakaian tak cukup, al-a'lah yang sendiri minta-minta dengan orang, ri'a asyai pengembala kambing, bukan pengembala unta, pengembala kambing, dia tahu walun fil bunyan, mula meninggikan bangunan.
Itu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat akan terjadi. So kita tak boleh lari. Kiamat pasti berlaku. Dan kita cuba sekat orang bina bangunan tinggi, takkan mengubah kiamat jadi. Ni siapa punya idea tak tahu. Dia ingatkan dia macam dalam Kristianiti ada kes bila diorang kata macam Isa akan datang balik. So diorang sekali macam orang Yahudi, dia tipu orang Kristian. Dia suruh orang Kristian bantu dia bina kerajaan Israel, the nation of Israel, supaya Isa cepat turun. Ini dia mempercepatkan, takkan berlaku. Tapi yang Kristian yang daripada contoh macam apa US, NATO sebagainya, diorang terpengaruh dengan pemahaman tadi, so diorang bantu. Ada State of Israel tadi. Bila ada State of Israel, barulah Isa akan turun. Diorang cakap macam tu. So orang Kristian dengar macam, betul juga, bantu. Dikorbankan duit dan sebagainya untuk bantu. Tapi kalau kita tanya balik, betul, pasal dia kata pada orang Yahudi, kata pada orang Kristian, Isa ni siapa? Jesus is actually from the Jew. Dia bangsa Jew, bangsa Yahudi. Dan juga dia punya kaum Yahudi. Jadi kalau dia datang balik pada kaum dia, betul tak? So jadi kena bantu kami buat negara, barulah dia akan datang balik. Kalau kita orang Islam, kita boleh jawab juga. Kita kata betul Nabi Isa bangsa Jew, tapi dia beramal dengan amalan mana? Amalan Musa. Siapa bangsa kat dunia ni yang beramal dengan amalan Musa? Amalan Taurat tu, the 10 commandment tu yang jaga. Siapa kaum yang jaga 10 commandment? Islam. Dan kaum cuba nak bunuh dia, siapa? The Jew. So last sekali, baiklah kita usah bantu dia, bantu kami. Pasal Isa takkan pergi pada orang yang nak bunuh dia. Pasal dia orang yang bunuh Isa dahulu adalah mereka. Sedorang sekali tertipu tau. Bagi ke helikopter, bagi macam-macam. Banner tembok besar. Yang zaman dahulu kan, zaman dahulu benda tu bila diceritakan oleh apa orang-orang daripada Hamas datang ke Malaysia cerita, sebahagian orang kita gelak. Seriously. Saya ingat lagi, ada orang kan yang tak percaya benda tu kan, gambar tak sampai, internet tak ada. So the picture tak sampai, macam ada tembok besar tu di banner kan. Orang kita gelak. Adakah pemimpin-pemimpin kita ni gelak kan? Adulah, takkanlah. Bila keluar gambar, betul lah. Saya rasa nak ketuk je kepala diorang ni. Punya bangang berapa tahun diorang cakap. Tak pernah percaya cakap ulama'. Dah sampai peringkat macam tu, dah cukup tutup dah, baru macam, betul lah rupanya. Dan kena belajar lah, dengar cakap. Belajar dengan cakap, ni masalah. Dah sampai peringkat penyakit dah parah, kronik dah, baru dah macam, kalau aku dengar cakap tu kan bagus. Berapa lama dahulu mereka beri sokongan kepada kumpulan yang bersekongkol dengan Yahudi. Hanya kerana, ataupun nak berdakwah dengan Yahudi. Pun ada juga. Tak pandai dakwah dengan Yahudi, kita pandai dakwah dengan Yahudi ni. Jangan ni, kita tarik dia, come. Quran kata tak pernah dengar. Itu masalah dia. So konsep dengan perkara ni kena jaga-jaga. Jadi dia tanda kiamat. Pusing mana pun dia akan jadi. Pusing mana pun dia akan jadi. Dia bukan benda kita boleh sekat. So kita memusnahkan bangunan yang tinggi atau menghalang orang Arab pindah bangunan tinggi, takkan menyekat kiamat berlaku. Dia pasti akan berlaku, nak atau tidak. Jelas? Jelas. Okay, baik, kita berhenti kat sini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.